menceritakan tentang apa itu petang. Petang adalah sejenis sukan yang menggunakan bol ataupun bola yang dibuat daripada logam dan dimainkan mengikut peraturan yang tertentu. Bola akan dibalik mengikut caranya yang tersendiri untuk menghampiri sasaran yang berupa sebiji bola kayu yang bersaiz sebiji guli bagi mendapatkan mata permainan. Mata penamat bagi sukan petang adalah 13 mata. Pemain petang boleh bermain secara single iaitu 1 lawan 1, double 2 lawan 2 ataupun secara triple iaitu 3 lawan 3. Seterusnya, perkataan petang adalah kacukan daripada perkataan Perancis iaitu pétanque yang membawa maksud kedua-dua kaki terikat. Situasi ini menggambarkan apabila pemain petang yang sedang bermain, mereka tidak boleh mengangkat kakinya ketika membuat balingan bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Arisa binti Adnan, nombor matrik D2018-208-5850. Saya akan membentangkan berkaitan dengan keistimewaan permainan petong. Terdapat 9 keistimewaan permainan petong, antaranya ialah alternatif kepada sukan lain, kedua, tidak mengira faktor usia, ketiga, mudah dipelajari, keempat, tidak memerlukan tempat yang luas, kelima, tidak memerlukan pakaian yang spesifik, keenam, kosnya adalah rendah, ketujuh, dia bekerja dalam kumpulan yang melahirkan semangat kerjasama, yang ke-8 ialah persaingan yang sihat, dan yang ke-9 gerakan yang mudah. Okey, yang pertama berkaitan dengan alternatif kepada sukan lain. Sukan ini lelaki, wanita, kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun mereka yang telah berumur. Seterusnya, tidak mengira faktor usia. Hal ini membuktikan di mana faktor usia dan kekuatan tubuh badan bukan menjadi ukuran dan kelebihan kepada seseorang pemain. Semua peringkat umur pemain dari peringkat sekolah rendah membawa kepada alam remaja, belia, dewasa dan warga tua boleh menguasai sukan petong dengan baik dan bijak. Seterusnya, mudah dipelajari. Mudah dipelajari dengan hanya memerhati dan mengkaji orang lain bermain dan mengetahui beberapa peraturan asas, seseorang itu mampu bermain petong. Yang keempat, petong tidak memerlukan tempat tertentu untuk bermain, di mana terdapat kawasan lapang seperti halaman rumah, di tepi padang, di taman permainan, seseorang boleh menjalankan aktiviti permainan petong. Petong tidak memerlukan pakaian khas untuk bermain, asalkan pakaian yang digunakan itu adalah sopan dan bersesuaian dengan permainan. Keenam, dari segi kos pula, permainan petong adalah on-time investment, di mana ia membuktikan dengan bol yang kita beli, ia boleh digunakan sehingga bol itu rosak atau hilang dalam jangka masa lebih kurang setahun ke 2 tahun. Ketujuh, dalam permainan petong, pemain digalakkan berbincang sesama sendiri sebelum dan selepas melakukan sesuatu pergerakan. Di sini membuktikan semangat kerjasama, persefahaman, toleransi, sabar dan cekal apabila menghadapi pihak lawan. Ke-8, dalam permainan petong terdapat peraturan-peraturan dan etika permainan yang dapat melahirkan persaingan yang sihat dan menghormati pihak lawan. Terakhir sekali, gerakan-gerakan dalam permainan petong boleh disifatkan sebagai asas kepada latihan untuk sukan di mana tenaga yang dikeluarkan secara beransur-ansur dari permulaan hingga tamat permainan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Ahmad, nombor matrik D2018-208-6363. Hari ini saya akan memberitahu anda faedah bermain petang. Petang amat mudah dipelajari. Dengan memerhati dan mengkaji orang lain bermain dan mengetahui beberapa peraturan asas, seseorang itu mampu bermain petang. Selain itu, petang tidak memerlukan tempat tertentu untuk bermain, di mana terdapat kawasan lapang seperti di halaman rumah, di tepi pantai, di padang atau di taman permainan. Seseorang itu boleh menjalankan aktiviti permainan petang. Seterusnya, petang tidak memerlukan pakaian khusus untuk bermain, asalkan pakaian yang digunakan itu ringan dan dapat memudahkan pergerakan dan bersopan. Dari segi kos, permainan petang adalah one-time investment. Bol permainan petang hanya dibeli sekali sahaja dan selagi ia tidak pecah atau hilang, ia boleh digunakan bertahun-tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azri Syafiq bin Sofian, bernombor matrik D2018-2086370. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang peralatan yang digunakan untuk permainan petang. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang bol, iaitu bola.
bol yang diperbuat daripada logam dan berongga di dalam bahagiannya. Bol mempunyai garis pusat di antara 70.5 mm sehingga 80 mm. Berat bol adalah daripada 650 gram sehingga 800 gram. Bol ini mempunyai pelbagai jenama yang tertentu, angka penunjuk berat dan siri tertera padanya. Bol yang digunakan dalam pertandingan mestilah yang telah diluluskan oleh Badan Antarabangsa iaitu FIPJP ataupun Persatuan Petang Kebangsaan iaitu PPM. Seterusnya saya akan menerangkan tentang jack. Jack yang diperbuat daripada kayu keras dan mempunyai garis pusat daripada 25 mm sehingga 35 mm. Ia boleh diwarnakan tetapi warnanya mestilah boleh dilihat dengan jelas di atas permukaan gelanggang. Seterusnya saya akan menerangkan tentang alat pengukur jarak. Alat pengukur jarak meliputi alat-alat seperti tape measure, stethoscopic measure, caliper dan tape gauge. Ia digunakan untuk mengukur jarak bol yang terdekat pada jack. Seterusnya adalah kain. Kain yang digunakan adalah untuk membersihkan bol semasa pertandingan. Yang terakhir sekali saya akan menerangkan tentang bag. Bag yang digunakan untuk mengisi peralatan petang semasa pertandingan. Pembinaan gelanggang petang mestilah berada di atas permukaan yang berdata dan lebih tinggi daripada aras laut. Terdapat 3 lapisan gelanggang yang perlu diambil kira. Yang pertama, quarry dust yang berketebalan 2 inci. Kedua, batu yang berketebalan 3/4 inci dan akhir sekali batu kasar. Permukaan gelanggang petang boleh juga di atas rumput, tanah dan batu. Gelanggang petang terbahagi kepada 2 iaitu pertama sekali gelanggang tunggal dan gelanggang kembar. Keluasan minimum satu gelanggang tunggal adalah 4 meter kali 15 meter. Walau bagaimanapun tembok sekitar gelanggang petang diperlukan untuk mengelakkan bola tersasar jauh. Bilangan gelanggang berkembar yang paling sesuai adalah dalam gandaan 4 iaitu 4, 8, 16, 32 dan 64. Kesesuaian gelanggang tersebut adalah berdasarkan yang pertama, sesuai dengan sistem pertandingan. Yang kedua, menepati peraturan keluasan minima gelanggang. Dan gelanggang berkembar adalah yang paling menjimatkan. Acara petang yang selalu dipertandingkan mempunyai 3 iaitu single, double dan triple. Untuk diameter bulatan pula, mana-mana ahli pasukan yang memenangi undian akan memilih tapak mula dan melakar satu bulatan membaling yang saiznya cukup untuk seorang pemain berdiri dengan kedua-dua belah kaki di dalamnya. Walau bagaimanapun, diameter bulatan tidak boleh kurang daripada 35 cm dan lebih daripada 50 cm. Ini merupakan score sheet. Berikut disertakan pula tutorial tentang cara-cara untuk menanda atau merekodkan poin atau markah dalam score sheet dengan betul. N yang pertama, angkasa A mendapat 3 mata. N yang kedua, angkasa B mendapat 2 mata. N ketiga, angkasa B mendapat 2 mata. N keempat, angkasa B dapat 1 mata. N kelima, angkasa B dapat 1 mata. N keenam, angkasa A dapat 5 mata. N ketujuh, angkasa B dapat 1 mata. N ke-8, angkasa B dapat 2 mata. N ke-9, angkasa A dapat 1 mata. N ke-10, angkasa A dapat 3 mata. N ke-11, angkasa B dapat 1 mata. Akhir sekali, N ke-12, angkasa B dapat 3 mata untuk melengkapkan mata penamat sebanyak 13 mata.